Tak nampak muka. Okay. Tak nampak muka kau. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyertai kita dalam segmen Bicara Teknikal bersama Cikgu Hazlan Hashim dan saya hos anda, Boboy CTC. Okay, terima kasih kepada semua dan minta maaf kerana kita start lewat sedikit hari ni sebab kita ada masalah teknikal sebentar tadi sebab kita buat live dari rumah kan. So macam kita ada gangguan internet yang kurang stable. Jadi kita agak take time tadi. So minta maaf kita start lambat sikit. So Cikgu Hazlan sihat? Alhamdulillah sihat. So Cikgu, hari ni dah masuk hari yang ke-7. Okay, kalau hari ni habis, genaplah kita seminggu dalam perintah kawalan pergerakan. Macam berpuasa pula. So tu dah rasa dia dah macam puasa Cikgu. Cikgu dan keluarga sihat? Alhamdulillah, semua okey, semua okey. Alhamdulillah okey. Jadi kepada para penonton, seperti biasa kami di sini memberi kesempatan ini untuk menyeru kepada semua untuk stay safe, stay at home. Bersama-samalah kita membantu mencegah wabak COVID-19 ni. Yes. Okey. Baik Cikgu, hari ni kita nak sembang apa? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ni minggu yang keberapa saya pun tak perasan tadi. Kita bersiaran. Hari ni episod 132 rasanya. Dan kira 132 ini kira sejarah lah sebab basic pertama kali kita buat secara remote. Saya berada di rumah, Boboy pun berada dekat rumah. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah kita terpaksa mengagak lah. Saya terpaksa bergantung kepada phone saya melihat gambar saya dan biasanya kita berada berdepan, face to face. Jadi betul. Senang kita nak interact kan, tapi kali ni kita kena mengagak-ngagak. Dan kita buat yang terbaik lah apa yang kita ada sekarang kan. Betul. Okey, alhamdulillah syukur kita seperti apa yang Bobo beritahu tadi, sebenarnya hari ni dah kalau dah seminggu kalau kita perintah pergerakan kawalan pergerakan. Dan hingga sekarang kita dah ada lebih 1,600 kes sebenarnya COVID di Malaysia dan tambahan untuk hari ini ada 106 dan juga kematian telah pun ada 11. Jadi kita kena lebih berjaga-jagalah benda-benda macam ni dari segi kebersihan. Okey, sebenarnya pada minggu ni saya duk terfikir sebab setting dekat rumah, saya duk terfikir apa yang saya nak berpantun kan. Itulah saya menantikan juga sebenarnya pantun cikgu sebab boleh kata setiap minggu para penonton kita menantikan cikgu punya pantun. Jadi saya duk terfikir payah juga sebab biasanya bila duduk keluar rumah kita dapat idea. Dalam rumah ni macam payah kita nak dapat idea. But anyway, ribuan terkorban virus pandemik, wajib patuh arahan kerajaan. Market kini bergerak bagaikan polemik. Setiap entry pastikan ada kekuatan. Oh, dengar tu, pastikan ada kekuatan. Itu penting. Polemik tu cikgu. Aduh. Penting tu, kena pastikan ada kekuatan sebab tuan-tuan kalau kita trade kita tak nampak jalan, maknanya kita akan sentiasa mengharapkan bukan bahawa bila kita satu mengharapkan daripada seseorang boleh untuk awal-awal is okey, tapi semakin lama kalau kita masih bertanya, kita kena tanya diri kita sampai bila kita nak berada di posisi yang sama. Saya ni mengambil masa bertahun-tahun, tapi mula-mula lah dalam masa tahun-tahun terawal 2014, 15, 16 kan. Kemudian setelah 2 tahun saya rasa sampai bila saya nak tanya orang, jadi saya bukan terpaksa, saya kena letakkan komitmen dalam diri saya mana saya kena buat sesuatu. Saya kena buat sesuatu yang mana saya kena duduk macam masuk dalam gua lah, kena duduk tengok market dan lebih kepada untuk nak memerhati ataupun menatap market lah. Dan alhamdulillah kefahaman tu datang, tapi dia tak datang banyak, dia datang sedikit demi sedikit. Dan yang paling penting, antara satu step yang penting untuk kita nak pastikan kita memiliki kefahaman adalah apabila kita nak lebih faham, kita seharusnya berkongsi. Dan kefahaman akan datang selepas kita mula berkongsi dengan orang lain. Sebab tuan-tuan, ilmu ni dia tak ada titik noktah. Dia tidak ada titik noktah. Dia akan terus berkembang dan berkembang. Itu sebab ada kadang orang membuat version pertama, version kedua, version ketiga dan terus tanpa henti-henti. Dan percayalah,
kalau kita rasakan kita macam dah faham, tapi sebenarnya banyak lagi kita tak faham. Ilmu tu takkan habis. Betul. So saya rasa ni yang paling penting pada trader baru atau trader newbie macam saya juga. Waktu mula-mula tu macam nak cara mudah kan cari signal provider, nak cikgu bagi signal. Betul. So kalau nak serius kita kena start berfikir, membuat analisa kita sendiri yang kita fahami. Betul tak? Definitely. Sebab bukan apa, bila kita tak tahu apa yang kita buat, kita mengharapkan seseorang, tak salah. Bagi orang yang bersifat sebagai investor, pelabur, dia akan mencari banyak pilihan siapa yang boleh dia gunakan servis ataupun jangkaan-jangkaan terbaik, tak ada masalah. Tapi bagi sesiapa yang nak menjadi seorang trader, nak menjadi seorang trader, nak atau tidak, dia kena terima bahawa dalam satu hari nanti dia mesti kena pastikan bahawa dia faham tentang pergerakan market. Dan yang penting dia tahu di mana, yang paling penting dia tahu di mana bila dia melakukan kesilapan. Betul, sebab bila kita tahu kita melakukan kesilapan, maka di situlah kita akan memastikan bahawa kita akan buat keputusan untuk, biasanya saya bila saya tahu saya silap, saya akan cut loss. Jadi benda ni sangat-sangat penting lah, sangat-sangat penting. Okey, market pun dah bergerak. Hari ni dah hari Selasa. Saya rasa ramai hari ni kalau kita tengok dekat Facebook yang ada yang berkata bahawa ada pair-pair tertentu yang dia punya spread widen. Spread dia besar. Biasanya mungkin 10 pip, naik 20 pip, naik 30 pip atau mungkin naik lebih daripada tu. Dan tuan-tuan, benda ni adalah lumrah bila dalam keadaan krisis. Dan sekarang kita tahu pandemik COVID-19 impact kepada satu dunia. Jadi walaupun kita cuba, kadang-kadang kenapa dulu saya tak tahu, saya mengalami masalah yang sama, isu yang sama lah, saya tak tahu dulu. Saya merasakan bahawa jika ada satu masalah pada broker A, asas isu yang sekarang ni, macam bila widen spread berlaku ni, saya pergi broker A, saya lompat broker B, C, D, dan at the end of the day, secara purata ni yang saya nampak, basically masalah semua sama. Majoriti broker akan mengalami masalah yang sama. Jadi yang sebenarnya yang penting, kita nak profit. Jadi kita kena faham dalam situasi macam sekarang, kalau kita nak juga masuk dalam market, kita kena menghadapi bahawa memang ada pair yang akan widen spread. Jadi kita kena decide lah sama ada kita nak masuk atau jadi pemerhati sahaja. Paling penting. So kita kena decide apakah yang terbaik untuk kita, right? Jadi apa yang saya nak kongsi, sebab semalam saya sempat melihat Cikgu Noni masa on air, macam malam ni juga lah kan. Dia berceritakan pasal tentang gold kan. Betul juga. Saya pun duk fikir, sebab sebenarnya memang gold adalah antara instrumen ataupun pair yang memang ada widen spread pada hari ni lah. Dan saya banyak monitor, sebab siang tadi saya sempat untuk nak fokus pada PAUD saja. Itu dalam minggu-minggu, hari-hari terawal lah minggu ni. Dan kalau katakan, saya rasa kita pergi terus kepada gold, tengok apa yang sedang berlaku lah sebenarnya. Okey, kalau siapa yang notice sebelum ni, bila saya buka chart, saya buka sama ada 3 kotak atau 4 kotak. Tetapi jarang sangat saya akan menggunakan garisan atau tambahan-tambahan seperti di bawah ni. Stokastik ni contohnya lah, jarang. Sebab bukan apa, ada yang bertanya sebab stokastik atau apa saya gunakan di bawah ni, ini adalah satu cara yang mana jikalau kita dah faham satu teknik dan kita gunakan tambahan indikator contoh sebagai stokastik, ia akan mampu untuk menolong kita dalam membuat keputusan. Okay? Tetapi leadingnya adalah chart, bukannya stokastik. Okay? Sebab sifat chart ataupun dalam BBMA ni, kita dah tahu apabila kita nampak bacaan-bacaan seperti ekstrim, okay? Kita ada TP wajib, kita ada market hilang volume, kita akan ada lepas market volume, kita akan ada arah kukuh, ada re-entry, ada momentum, ada re-entry. So nama-nama ni tuan-tuan, bagi orang yang mula-mula baru nak faham tentang atau baru nak mengenal tentang BBMA, memang mengambil masa yang panjang. Tapi alah, bisa tegal biasalah.
Bila dah berbulan-bulan, malah bertahun-tahun, kalau dah hadap benda ni, tuan-tuan makin lama akan makin faham tentang apa yang kita nyatakan. Jadi paling penting, sebab bila kita nampak turutan-turutan tadi, contohnya antara perkara-perkara yang paling jelas, apabila ada momentum akan ada re-entry, apabila ada arah kukuh akan ada re-entry. Dan kita biasa dengar perkataan-perkataan re-entry. Re-entry adalah tempat di mana kita sebagai seorang trader menentukan di situlah zon-zon terbaik untuk kita nak meletakkan entry. Istilah re-entry yang digunakan dalam BMA dan istilah yang biasa kita gunakan untuk yang lain, dia panggil pullback atau pullback ataupun retracement. Benda yang sama. Sebab bila kita menggunakan pelbagai ilmu, tapi kita faham dan kita mahir setiap ilmu tu, kita akan nampak tempat entry sama. Cuma istilahnya berbeza. Itu saja. Okey, so berdasarkan kepada contohnya gold lah, apa yang saya boleh katakan di sini. Okey, yang berlaku pada weekly candle sekarang kalau kita nampak dia sedang membuat pergerakan yang mana kita nampak pergerakan ini panggil momentum. Yang momentum yang jelas adalah kalau kita lihat pada time frame di 4 jam yang ni. Okey. Dan apakah itu momentum? Definisi momentum adalah candle yang tutup di luar BB. Momentum adalah candle yang tutup di luar BB. Jadi apabila ada candle macam ni yang tutup di luar top BB, namanya momentum buy. Apabila ada candle yang tutup di luar low BB macam yang saya tandakan di daily ni, ini adalah momentum sell. Maksud momentum ni adalah trend yang sedia ada berterusan. Tu ayat dia. Trend yang sedia ada berterusan. Jadi apabila ada bacaan momentum, contohnya kalau kita pergi kepada, saya besarkan kotak untuk H1 ni, malam kita, kalau saya tengah control Y, kotak ni kalau kita nampak, ini adalah candle yang semalam. Nampak momentum buy ni, candle yang pertama. Ini adalah candle yang pertama di H1 semalam yang menunjukkan bahawa ini adalah candle momentum buy. Bermaksud daripada candle yang pertama dia beritahu uptrend untuk H1 telah pun bermula. Dan yang menunjukkan kekuatan untuk terus naik adalah apabila momentum di H1 disambung dengan momentum di time frame H4. Jadi kalau saya tukarkan kepada H4, nampak tak? Candle yang sama. Kalau tanda, katakan saya buat sini saya kembali pada H1 dan di sini saya pakai H4. Candle yang ni maknanya pada lebih kurang waktu yang sama, candle di H1 ada momentum buy dan candle di H4 juga ada momentum buy. Tetapi tengok step dia. Saya buka dua kotak. Apa yang saya nak tunjukkan ni, tuan-tuan, adalah cara untuk nak membaca. Macam Bob boleh tengok sekali perhatikan boleh tengok bila ada bacaan ni sebelah kanan yang ada H1 ni. Bila ada bacaan momentum buy, fokus kita hanya buy. Memang tidak ada sell. Jangan sesekali melawan trend. Dia beritahu kalau ada momentum buy, cari peluang untuk buy sahaja. Tengok di H1 candle momentum buy, kemudian tutup di dalam BB dan hari ini disambung lagi momentum buy. Perhatikan garisan yang biru bawah ni. Ini adalah garisan EMA 50. Sekarang garisan berada di bawah MACD, betul? Cikgu punya MACD yang hitam tengah. Jadi clear MACD. Dan tetapi cuba lihat di H4. Garisan EMA 50 masih lagi berada di atas MACD. Betul. Bermaksud kenaikan di time frame H4 masih berterusan. Sebab dia nak trend tu dia dah habis. Contoh di H1, nampak tak? Garisan EMA 50 rapat dengan EMA. EMA low BB. Nampak tak? Ketika ni trend tu kita nampak dia dah masuk ke dalam candle, tetapi dia tak bertukar, dia cuma lemah sahaja.
Dan nanti trend ini di 4 jam hanya akan lemah apabila bentuknya sama dengan H1. Nampak bentuk garisan tu dia sama macam bertindih. Garisan MA50, kalau kita nak tahu lemahnya yang menaik ni, garisan MA50 mesti berada di bawah mid BB. Dan akhirnya dia rapat dengan low BB. Tu tanda dia lemah. Sama ada dia nak jatuh atau nak sambung naik, tu cerita lain. Tapi kita nak tahu dia lemah dulu. Okey. Kita dah nampak H1 semakin lemah. Tetapi nampak tak H4? Masih jauh di atas. Yes. Ni menunjukkan selagi MA50 berada di atas mid BB, kekuatan untuk nak naik masih solid. Hanya apabila garisan MA50 berada di bawah mid BB dan berdekatan dengan low, baru kenaikan di time frame 4 jam akan lemah. Okey, saya ambil contoh yang dah berlaku. Sekejap saya bagi contoh. Okey. Nampak tak ini MA50 di bawah mid BB? Okey. Nampak tak ini ketika jatuh nampak tak MA50 di atas mid BB? Dan akhirnya top BB bertemu dengan MA50. Di saat inilah kejatuhan dah lemah. Dah berakhir. Dan sekarang MA50 dia dah ada bacaan momentum buy. Nampak tak bacaan momentum buy? EMA dalam BB. Betul? Nampak tak bacaan momentum sell EMA dalam BB? Bermaksud bila nak jatuh EMA atas mid BB dan top dengan EMA rapat, baru kita tahu kejatuhan tu lemah. Sekarang ketika uptrend, kalau kita nak tahu dia lemah, EMA harus berada di bawah mid BB dan rapat dengan low, baru uptrend lemah. Betul? Betul. Kira dia terbalik. Betul. Jadi perjalanan naik masih jauh. Sebab dia masih jauh, EMA tu masih jauh lagi daripada low BB tu. Yes. Jadi sebenarnya trend naik masih kuat dan satu hari cuma ada 6 candle H4. Jadi kalau kita nak katakan untuk hari ni dia dah bergerak daripada pukul 6 pagi, 10 pagi candle pertama. Okey, 10 pagi. Kalau nak kes saya letak garisan lah, control Y. Okey, di antara garisan terputus ni, kiri dan kanan ni, ini lengkap seminggu. Jadi bila garisan betul-betul bermula, kita akan bermulakan dengan minggu ni, yang mana kalau kita lihat satu hari cuma ada 6 candle. Jadi semalam dah ada 6 candle H4 dan hari ni perlu ada lagi 6 candle H4. Right? Dan setakat ni dah pukul 11 malam, candle pertama siap pada pukul 10 malam. Okey, 10 malam candle pertama, candle kedua pada pukul 2 petang, candle ketiga pada pukul 6 petang, dan pukul 10 tadi dah 4 candle. Right? Bermaksud kita memerlukan lagi 2 candle untuk nak selesaikan perjalanan untuk 2 hari. Right? Okey. Dari segi logik lah, boleh tak dengan 2 candle tiba-tiba garisan MA50 terus ada kat bawah? Kalau saya rasa tak logik lah. Betul. That's why dalam keadaan normal tak logik untuk dengan 2 candle untuk EMA berada di bawah mid BB. Bermaksudnya adalah bentuk macam ni bagi sesiapa yang dah pegang buy, dia hold je. Dia dah tahu yang mana malam ni memang logiknya tak boleh berlaku untuk EMA 50 tutup atau berada di bawah mid BB. Itu perjalanan trend. Jadi dan perjalanan, kalau kita nampak sebenarnya inilah perjalanan seminggu. Apabila muncul momentum sell di H4, maksudnya adalah perjalanan ni hanya akan terbatal apabila muncul momentum buy. Nampak momentum buy? Jadi momentum buy ni yang membatalkan momentum sell. Yang ni. Jadi nampak tak perjalanan dia? Kita boleh hold seminggu. Yelah, daripada garisan putus-putus ni ke garisan putus-putus. Yes, itulah kefahaman dia. That's why saya suka menggunakan time frame besar. Sebab time frame besar, kita tahu perjalanan ni adalah perjalanan yang melebihi 1 hari.
Jadi kita boleh trade dengan lebih tenang, lebih aman, tak terkejar-kejar. Kita tahu apabila keadaan dalam consider downtrend, maka kita akan mencari peluang sell sahaja, dan apabila keadaan dalam keadaan uptrend, maka peluang untuk kita cari adalah hanya buy sahaja. Clear kan? Jadi benda ni tak susah, cuma bila kita terlalu fokus pada 8 garisan ni, kita duk pening kepala. Perjalanan dia macam tu. Candle untuk nak naik, candle bawah ni, dia mesti cross garisan yang paling kuat dalam BBMA adalah MA50. Kita ada 8 garisan, yang mana paling rendah adalah MA5. Bermaksud titik MA5 ni dia akan muncul purata dia setelah berlaku minimum 5 candle. Jadi, dan MA10 adalah pergerakan 10 candle. Mid BB pergerakan 20 candle. Mid BB, top BB, low BB. Manakala MA50 adalah pergerakan 50 candle. Dan jadi apabila ada candle-candle yang boleh tutup di atas garisan yang paling kuat sekali, iaitu MA50, bermaksud perjalanan kenaikan tu jauh lah. Jadi kita boleh jangkakan memang sepanjang minggu ni fokus adalah untuk mencari peluang buy di dan perjalanan ni akan berakhir, dan kebiasaannya perjalanan momentum di 4 jam ni dia akan berakhir di kawasan-kawasan tertinggi di weekly. Kalau kita buka di sini, katakan ambil weekly, nampak tak garisan merah biru ni? Garisan merah biru tu garisan MA5. Yes, inilah garisan MA5 high dan MA10 high. Di sinilah jangkaan untuk berakhirnya kenaikan tadi. Cikgu tadi macam cikgu backtest kita tengok tadi, macam pergerakan untuk sell tu lebih kurang seminggu lah kan? Betul. Boleh dikatakan tak yang untuk pergerakan buy ni lebih kurang seminggu tak dia akan Betul. Ke tak tentu? Betul. Okey, dia macam ni. Sebab apa yang kita gunakan di sini adalah candle-candle. Bila kita kata momentum, definisi momentum adalah candle yang tutup di luar top BB, momentum buy. Okey, top BB kalau kita tandakan, ini adalah merupakan perjalanan 20 candle, betul? 20 candle. Jadi bermaksud 20 candle, bacaan ini hanya akan terbatal dalam keadaan rally, hanya akan terbatal dalam jangkaan minimum 20 candle. 20. Jadi kalau 20 candle untuk 4 jam, 20 darab 4, 80 jam. 80 jam adalah 3 hari. Jadi perjalanan ni dijangka valid dalam tempoh 3 hari. Kita ambil contoh yang telah pun berlaku. Tandakan kat sini. Ini adalah candle yang pertama tutup untuk jatuhan, betul? Dan kalau kita kira one by one. Sekarang kita kira. Ini candle pertama, ini pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 candle kan? Kita try tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni dah 20 candle. Nampak? Mana berdasarkan kepada candle yang pertama tadi di sini, jangkaan kita minimum 20 candle telah pun selesai apabila sampai di sini. Jadi jadi kita ada berbaki di sini, bermaksud jatuhan ni dah hampir selesai, cuma dia nak naik, dia kena buat sideway. Sideway ni juga akan mengambil masa lebih kurang dalam hampir seminggu. Sideway ni correction, yes. Jadi bermulanya momentum buy di sini, jadi kita dah boleh jangka bahawa hingga sekarang, saya tandakan, ni candle yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang 20 tolak 8 berapa? 12 jam. 12 jam darab dengan 4, 48 jam. 48 jam berapa hari? 48 jam 2 hari. Yes. Jadi kita boleh, bagi sesiapa yang dah ada hold, dia boleh menjangkakan bahawa dia boleh hold sekurang-kurangnya lagi 2 hari. Itu kiraan dia. Jadi bagi sesiapa yang dah pun tertinggal, tak ada masalah, dia masih boleh mendapat entry untuk entry, tetapi to be frank, entry dia dah tak secantik macam awal-awal ni. Jadi itu yang dia kena faham pasal market. Dia kena faham tentang kekuatan market.
tu yang saya masukkan di kekuatan. Bila dia tahu, bila ada macam sekarang, berbaki lagi 12 candle minimum. Jadi kekuatan dia bermaksud dia dah jalan mungkin 1/3, right? So berbaki lagi 2/3. Jadi kekuatan dia taklah sekuat macam semalam. Itu tentang kekuatan lah. Jadi bila kita tentang kekuatan, jadi kita boleh tahu, okey, kalau kita market baru saya bermula, kalau kita nak meletakkan entry yang mungkin volume besar, okey fine. Tapi bila dia dah bergerak mungkin dah separuh daripada perjalanan, kalau kita nak letak volume yang besar, memang dah kurang dicadangkan lah, sebab kita dah tahu risiko untuk kita nak kalah tinggi. So itu lebih kurang sebab apa yang saya buat adalah lebih kurang bagaimana kita nak membaca candle menggunakan 8 garisan yang ada, dan ini sebenarnya boleh di-apply kepada mana-mana candle sekalipun. Itu goal. Okey, itu goal. Cikgu ada open position cikgu? Sekarang untuk sesi yang tadi saja. Siang. Sebab bila nak on air ni nak kena buat itu dah, ini tu memang saya tutup dulu sebab saya ada post dekat saya punya mana channel untuk buy AU. Saya ada buy AU dan saya dah TP, dan bila malam nak kena buat on air ni saya kena buat preparation, saya tutup semua post lah. So besok saya akan cari balik semua entry baru lah. Entry tak pernah hilang, tak pernah tak ada. Mana dia akan sentiasa ada, tetapi kita kena pandai memilih entry lah. Dan antara entry yang terkuat adalah entry yang biasa saya fokus adalah entry di daily dan juga entry di weekly. Itu memang dia kuat. Dan sekejap saya dok terfikir, boleh tengok ke atau ada beberapa soalan yang ada orang tanyakan? Soalan banyak cikgu. Okay. Ada banyak soalan. So kita tengok daripada awal tadi. Kita ada saudara Hafidin Jamaluddin, okay, alright, yang selalu memang orang yang komen yang first setiap kali segmen cikgu. So salam cikgu dan DJ. Salam, terima kasih. Adakah UJ akan ikut UCHF? Saya nampak re-entry sell di weekly UJ. Alright. Satu benda sebagai trader ni, saya berkongsi apa yang saya dah lalui sebagai trader dalam tempoh 10 tahun yang saya buat ni. Dulu mula-mula saya nak ambil mudah. Bila nak ambil mudah, saya menggunakan pair A untuk baca pair B, pair B untuk baca pair C, pair C untuk baca pair D. Saya faham cikgu. Saya pun ada buat. Jadi malangnya benda tu berlaku, dia ada waktu dia. Ada ketika dia boleh pakai, ada ketika tak boleh pakai. Jadi the best is pegang pair tu sahaja, tetapi menggunakan multi time frame. Itu lebih jelas. Jadi untuk tu tadi pasal UJ kan. Okey, sekarang kita tengok. Saya buka weekly dulu untuk weekly, dan tengah dia saya pakai 4 daily dan juga saya pakai 4 jam. Okey. Alamak. Saya tak nanti ni saya tak terbang. Terbang. Okey. Tuan-tuan. Okey, macam apa boleh tengok sebenarnya setup ni. So benda ni berlaku di 4 jam, bermaksud dia nak kuat, nak terbang. Sebenarnya USD kuat. Okey, tengok tak garisan ni. Garisan 5-10 low di bawah mid BB. Okey, dalam masa yang sama EMA di luar BB. Okey. Maksud dia pergerakan dia nak naik tu memang masih jauh lagi. Inilah tempat re-entry sebenarnya. Faham. Dan kekuatan dia datang apabila bila 5-10 low ni di bawah mid BB dan EMA di luar BB ni, Allahu Akbar. Siapa ada entry buy, hold, nanti tuan-tuan boleh tengok EMA 50 ni berada dalam BB, dia dah terbang jauh dah. Bila EMA tu duduk di bawah mid BB. EMA ni dalam BB. Candle lah dia terbang jauh dah. So bentuk macam ni, sebab saya baca bentuk ni memang selalu saya tengok ini bentuk buat duit. Dan kalau nak tahu silap atau tidak, kita kena tahu apabila candle ni, okey, kalau tengok semua candle ni kan, sebab bila ada banyak garisan, kita akan confuse, tak tahu mana satu nak tengok. Okey,
Dan bila kita gunakan satu garisan sahaja, okay, contoh, okay, sekarang uptrend ke downtrend? Uptrend Okay, juga. clear kan? Sebab saya pakai satu garisan. Kalau saya pakai banyak garisan, orang confuse. Saya pun confused pada awalnya. That's why, so, bila siapa dah biasa, bila tengok BBMA, dia tahu mata dia akan tengok di manakah kedudukan candle, sama ada di atas atau di bawah. Nampak tak di sini? Candle dah mula berada di bawah EMA 50. Okay? Nampak tak sini? Candle berada di atas EMA 50. Bermaksud, kenaikan di sini membatalkan kejatuhan di sini. Dan hingga sekarang tidak ada sebarang downtrend. Tidak ada, tak ada. Dia cuma retrace. Ni retrace. Dan kalau ikut wave, most likely ni mungkin wave 1. Ni mungkin wave 2. Sorry, alamak. Ni mungkin wave 2 dan lain ni semua 1 2 3 4 5. Ni dalam wave 3. Ni kalau pakai Illusion Dalam wave 3 nak pergi wave 4. So basically tapi dalam BMA ini adalah setup untuk terbang, insya-Allah. Ni dia. Kebetulan tanya UJ kan, saya tak nampak jatuh lah. Saya nampak dia terbang lagi tinggi dia. Yang tu UJ lah. Dan satu bila UJ nak naik, maka secara logiknya ada karakteristik pair yang berkenaan JPY juga yang kemungkinan akan naik. Macam saya katakan tadi lah, bila kita gunakan persamaan PA kepada PB, ada ketikanya kita boleh guna, ada ketikanya tidak. Jadi bagaimana kita nak tahu ia boleh digunakan ataupun tidak? Yang penting adalah setup. Kalau dia ada setup, dan kita ikutlah. Contoh macam sekarang, kita nampak UJ sedang membuat bacaan. Kalau sini bacaan dia di 4 jam, tanda nak naik. Basically di daily adalah re-entry buy. Cuma di daily tu kita nampak kurang jelas. Sekejap saya pakai 4 jam. Nah, di daily ni kita tak nampak garisan, kita tak nampak MA5 low dan MA10 low ni bersentuh dengan candle. Sebab bila candle terlalu kuat nak naik, bentuk yang kita nampak adalah DH4. Tapi di daily sukar untuk kita nampak. Inilah bentuk-bentuk yang normal. Bentuk normal. But basically bila kita nampak UJ dalam bentuk uptrend, maka kita boleh membuat andaian pair JPY juga yang lain ada peluang untuk nak naik. Dan petang tadi saya ditunjukkan untuk GJ, dan cuba kita tengok kenaikan dia adalah valid jikalau ada setup. Kalau saya tengok sekejap so saya rasa dah menjawab soalan tadi. Cuba perhatikan. Tengok dekat kotak ni. Nampak tak ni? EMA 50 di luar BB. Ni sebagai contoh lah, ni M15. Ketika ini berlaku di M15, di H1 sebenarnya sedang membuat ataupun sedang nak buat setup yang dipanggil re-entry buy. Jadi bila kita belajar mengenali banyak benda-benda multi time frame ni, kita akan nampak bentuk ni berulang-ulang dalam pelbagai time frame. Okey, tadi saya dah jawab soalan tentang UJ. Ada soalan lain tak tadi? Tadi sebenarnya soalan dia dia cakap dia nampak re-entry sell untuk UCHF. UCHF. USD CHF. Okey, sekejap. Tadi saya buka UJ. Entry sell di weekly, market hilang volume dekat daily. Okey. Nampak tak ni? Yang ni setup bersih, setup clean. Setup clean mengatakan bahawa sekarang re-entry buy untuk daily bagi UCHF. Re-entry buy. Re-entry buy di daily. Kita nampak bentuk ni. Dan bila kita dapat bentuk ni, yang akan memvalidkan bentuk kita nampak apabila di 4 jam kita nampak bentuk EMA 50 di luar BB dan kita nampak seperti macam arah kukuh sell di H4. Relax, ini bukan sell. Sebab itu adalah market hilang volume buy di H4 dan re-entry buy di daily. Dan yang akan memvalidkan perjalanan setup re-entry buy di daily dan market hilang volume buy di H4 ni adalah bacaan momentum buy di H1. Momentum buy. Tu sebab saya pakai 3 time frame, pasal kena baca 3. Jadi kalau saya buka H1, hingga sekarang masih belum lagi ada sebarang bacaan momentum buy.
Okay, apakah itu momentum buy? Momentum buy DH1 adalah candle yang tutup di atas atau di luar top BB. Jadi bila ada candle yang tutup di luar atau membuat bacaan momentum buy DH1, maka market hilang volume buy di sini valid. Kan candle atas MA50 kan? Dan re-entry di daily valid. Satu benda yang selalu berlaku, tapi kita kena pastikan tengok setup. Kebiasaan, bukan setiap kali, kebiasaan apabila setup buy ni berlaku di UCF, maka setup sell muncul di EU. Okay. Sekarang cuba kita tengok EU. Okay. Okay. Alright. Nampak sesuatu? Garisan EMA berada di luar BB. Sama kan? Tadi naik, ini jatuh kan? Yes, memang itulah bacaan dia. Inilah. Okay, dia macam mirror lah cikgu. Betul. Dengan pair tadi. Sebab you tapi dia bukan setiap kali tapi selalunya. Jadi bila bila UCF bagi tahu, jadi kita tengok ada tak setup. Kalau ada, maknanya betul lah. That's why kalau untuk sebenarnya untuk EU ni, EU dia ini adalah re-entry. Re-entry ni muncul selepas ada bacaan momentum. Ini bacaan momentum sell. Sebenarnya ini yang saya tunggu daripada minggu lepas. Lepas ni boleh re-entry. Okay, cikgu dekat komen macam ada ramai yang minta cikgu tolong tengokkan GU. GU, okey. GG. Syazwan Sharif. Okay. GU ada Alright. Sebenarnya bacaan dia sama macam EU tadi. Okey. Satu. GU sama macam EU. Okey. Yang sekarang lah. Okey, ini baca momentum. Lepas momentum akan ada re-entry. Nampak tak sekarang MA50 kat luar BB? Sama dengan yes, betul. Nasib baik. Saya suka orang tanya pasal apa? Pasal saya jumpa entry. Cikgu tengah tengok, lepas tu cikgu jumpa setup untuk cikgu sendiri. Sebab kenapa? Saya lately saya dah tak banyak pair saya tengok, tapi saya banyak menjawab soalan orang. Macam hari Ahad lepas saya buat dalam alhamdulillah 100 orang masuk dekat saya punya webinar, sebab limit yang saya buat apps tu Zoom dia sampai 100 orang saja. Jadi online webinar lah. Webinar online live. And then bila buat macam tu banyak soalan, lepas tu dia bagi satu pair. Alamak, nak buat setup. Jadi orang tanyakan soalan, saya tengok ada setup, rezeki masing-masing lah kita kongsi. So sekarang ni kalau untuk GU, sememangnya re-entry sell di daily, sememangnya market hilang volume sell di 4 jam, sebab kita nampak macam arah kukuh buy, right? Okay, untuk nak memastikan bahawa adakah betul atau tidak bacaan ni, lihat di GUH1. Nampak tak low BB kat bawah? Okay, nampak tak top BB dekat atas ni? Right? Yang akan memvalidkan jangkaan re-entry sell di daily, jangkaan MACD sell di H4 adalah momentum sell di H1. Momentum sell adalah apabila ada candle tutup di luar low BB. Jadi untuk dia tutup, candle ni harus berada sideways di dalam BB dan jauh daripada top makin ke dalam, dan harus dekat dengan min, dan kita akan nampak low ni akan naik dan rapat. Itu tandanya. Ada yang ada soalan lain ataupun ada apa sebarang soalan lagi? Sekejap je. Kita ada start sekejap tadi. Okey. So penonton, adakah siaran kita dah kembali normal? So far okey. Sebab tadi ada start sekejap. Okey, Syazwan Sharif kata terima kasih cikgu, sama-sama. baru saya faham untuk GU tadi. Okey, terima kasih sama-sama. Alright, cikgu, adakah kita nak rehat atau kita nak teruskan? Okey, jadi kita carry on je lah. Kita carry on je lah. Kita habis dalam pukul apa tadi? Kita akan habis pukul 11.40. 11.40 atau 11.45 macam tu lah. Boleh. Carry on. Okay, carry on. Okay, saya bacakan daripada saudara Al-Hafiz. Bobo. Dia tertinggal I. Bobo. I tertinggal. Boboy AUD JPY sekali. Re-entry sell daily katanya. Okay. Tadi kita tengok dekat UJ
ada bacaan re-entry. Tadi ni untuk AJ, AJPY. Okay. Biasanya apa saya buat, saya nak tengok keseluruhan dengan cara mudah dan save masa. Saya pergi kepada, saya buat simpanan contohnya JPY. Saya ada 6 pair JPY. Okay, di sini. Buat macam ni nampak semua pair. Tak. Jadi saya buka kepada daily. Saya nak tengok bentuk. Saya buka kepada daily. Okay, daily. Saya buka kepada daily. Saya nak tengok adakah ada persamaan di antara ke-6-6 ni. Sebab bila ada persamaan dia makin selesa lah. Okay, kalau kita lihat sekarang, kita nampak di AUDJPY, AUDJPY ni kalau kita tengok top ni dah makin rapat, makin rapat, naik. Okay, jadi pergerakan ni, sebab kita tengok di daily, pergerakan kenaikan dia ni harus ditandakan dengan tanda-tandanya adalah bacaan momentum buy di H1. Pergerakan harian adalah menggunakan di H1. Kita nak tengok kekuatan dia. Kalau ada H1 ada momentum buy, bermaksud kekuatan naik tu ada untuk hari ni sampai ke besok. Okey, tengok di H1 masih lagi uptrend. Tengok di H1, tengok AJ dan NJ sama kan uptrend? NJ. Yes. CAD JPY, alright, dia buat sideway. Euro JPY masih uptrend. GJ, GJ masih uptrend. Ni maknanya saya dah TP tadi dah petang, so tunggu untuk besok lagi lah, untuk besok. Dan UJ nampak UJ masih sama. UJ tengah buat setup ni. So basically untuk hari ni di JPY semuanya masih lagi dalam keadaan menaik. Jadi tadi ada jangkaan untuk AUD JPY re-entry sell daily kan. Okey. Untuk lebih tepat, basically kita dah nampak ke 66 tadi. Kalau kita nak lebih tepat, pergi pada AUD JPY. Sebelah kiri adalah daily, tengah ada 4 jam dan H1. Okey. Hingga sekarang kalau kita lihat apa yang berlaku adalah candle-candle di H1 semuanya berada di atas garisan EMA 50. Baik, bermaksud hingga sekarang masih lagi bacaan uptrend. Kenaikan masih lagi berlaku di time frame H1. Dan tengok 4 jam. Okey. 4 jam ni candle selesai pada jam 2 pagi rasanya. Okey. Jikalau candle ni siap tutup di atas top BB, maka ia membuat bacaan momentum buy. Jadi tidak nampak sebarang pergerakan jatuhan untuk AUD JPY. Maknanya JPY dalam keadaan lemah. Ke-6 tadi, AUD JPY, NZD JPY, Euro JPY, GJ, UJ, KJ semua dalam keadaan menaik. Mana JPY lemah sekarang. Okey, itu untuk JPY. Ramai lagi yang bertanya, saya tak dapat nak tengok sini lah. Okey, ada lagi satu soalan yang agak panjang juga daripada saudara Warid Positive Feeling. Nama dia lain macam. Okey, cikgu ECAD Euro okey. Ini yang saya ada tanya saya itu tentang perjalanan dia. Dia berada di zon-zon tertinggi daily sebenarnya. Dia kata dekat H4, adakah re-entry momentum sell sudah terbatal? Time frame H4. Okay, tengok Alright, first sebelum kita nak tengok apa yang kita nak buat, kita mesti tengok time frame besar. Tengok apa yang tengah buat. Okay, di monthly, di weekly. Okay, fine. Yang clear dekat daily. Okay, kalau kita lihat kat sini, apa yang sedang berlaku di daily adalah susunan candle ni semua ni, candle ni semua berada di bawah garisan top BB. Betul? Dan top BB dalam keadaan flat. Mendata, top BB ni mendata. Bermaksud susunan candle di sini tidak ada memberitahu kekuatan untuk nak naik. Tak ada. Inilah kawasan market hilang volume. Kawasan market hilang volume sell di daily. Kenapa market hilang volume sell? Sebab dia tidak ada volume atau tidak ada kekuatan untuk nak naik. Tak ada. Kalau dia ada kekuatan,
top BB ni akan kembang ke atas. Top BB dia akan kembang ke atas. Dan cuba tengok low BB, dah kuncup kan? Dah kuncup. Bila top BB bila low BB kuncup ke atas, tandanya candle ni memang dah lemah. Nak tahu kalau dia nak kuat, low BB ni akan kembang ke bawah. Tu tandanya dia kuat. Nampak dia naik? Sebab low BB kembang ke bawah. Tapi sekarang low BB kuncup ke atas. Sebab apa? Sebab bila dia market dalam volume, dia akan buat arah kukuh sell. Bila ada arah kukuh sell, dia akan buat re-entry. Bila ada re-entry sell, dia akan buat momentum. Ketika momentum itulah, candle akan bertemu dengan low BB dan tutup di luar low BB dan akan mematikan momentum buy di sini. Itulah perjalanan dia, dan itulah perjalanan sehingga hari ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya setup yang muncul pada hari ini di Euro Kanada adalah dipanggil re-entry sell. Sekarang ni re-entry sell, dan apabila muncul re-entry sell di daily, maka di 4 jam adalah market hilang volume sell, dan ini adalah market hilang volume sell. Sebab tidak ada candle setakat ni, belum ada candle yang complete untuk tutup di luar top BB atau di atas top BB. Maka inilah zone market hilang volume. Dan yang akan memvalidkan jangkaan untuk re-entry sell di daily, market hilang volume sell di 4 jam adalah momentum sell di H1. Saya besarkan. Tengok hingga sekarang masih belum lagi ada sebarang candle momentum sell yang berada di sini. Yang ada cuma bacaan momentum buy. Ini pun momentum tetapi BB flat. Nampak BB flat? BB flat maksudnya? Tidak ada kekuatan nak naik. Dia kalau flat ataupun dia taklah flat sangat, tapi dalam keadaan bukan mengembang lah kan. Kalau dia mengembang, memang dia akan pergi. Tapi bila dalam flat macam ni, walaupun dia berada kat luar, dia turun naik situ saja sampai kita tunggu besok. Mungkin besok kita menunggu untuk jatuhan untuk euro. Saya menunggu untuk re-entry sell dekat sini. Sebenarnya zon-zon terbaik untuk kita nak mendapatkan sell adalah dipegang di 4 jam. Di antara 4 jam ni, top BB hingga ke mid BB. Inilah kawasan-kawasan yang kalau orang tanya, inilah kawasan-kawasan terbaik untuk kita nak meletakkan entry sell. Dan bagaimanakah kita tahu jikalau entry ini adalah silap? Hanya apabila muncul momentum buy dan top BB kembang dan low BB kembang, maka kita tahu macam kita telah pun silap, maka cut loss. Dah tak valid. Itu sebab kita kena tahu entry kita tu ada tak kekuatan untuk nak naik. Di sini tidak ada kekuatan untuk nak naik. Bila tidak ada kekuatan untuk naik, di sini tempat-tempat yang terbaik untuk kita memulakan entry sell. Dan ia hanya akan silap apabila muncul momentum buy. Jadi di situ kita nampak dia punya border. That's why bila kita nampak border dia dan kita masuk dan kita bertahan. So harap dapat menjawab, sebab soalan ni ada ditanyakan ketika buat webinar pada hari Ahad lepas, dan saya ada post dekat saya punya YouTube. Bagi siapa yang tengok YouTube, boleh check kat saya punya YouTube Nastrio. Saya letak dan saya post. Ini dia. Gambar handsome ini gambar tahun lepas. Ini tuan-tuan, make sure tuan-tuan bila tengok di sini klik like dan subscribe. Ada yang klik like, ada tak subscribe. Masalahnya, bila tak subscribe, tuan-tuan tidak akan dapat sebarang notification. Bila tak dapat notification, market saya dah hapus, 1 hari baru baca, dah terlewat lah. Market kalau dah terlewat, that's it lah. Dan jumpa balik ambil masa. Jadi, klik like dan subscribe. Dan moment saya hantar ni, sebab saya bila nampak setup tuan-tuan, bila saya ada free, saya terus post kat sini. Jadi bila post kat sini, siapa-siapa yang dapat notification tu, cepat tengok. Kalau ada peluang, ambil. Jadi memang saya suka share kat sini lah, senang. Sebab bila share kat sini, saya rasa ramai yang boleh tengok lah. Kalau letak dekat tempat lain, dia macam platform tak cantik sangat. Platform YouTube ni adalah antara platform yang mudah untuk nak kongsikan apa yang kita nampak. So far alhamdulillah dah ada 3 point. Saya pun tak check. Banyak. Ramai 3,200 something lah. Gitu-gitulah.
So Jangan lupa subscribe ya guys. Subscribe itu gratis. Okay, cikgu, kalau ada masa ada lagi satu soalan. okay, silakan. Daripada saudara Muhammad Fadil Jazni Alil nama dia. Alright. Ya, silakan. Saya rasa kita dah tengok tadi AU. Dia kata AU dan NU, cikgu. Sebab dia kata nampak re-entry cell di daily. Okay. Soalan tu bagus. Saya agree. Okay. Macam tadi, saya buka daily. Okay. H4. Right. Betul, tak salah kalau saya katakan di daily ada setup re-entry cell. Tapi sekali lagi, kita kena pastikan ada atau tidak confirmation. Setiap setup perlukan confirmation. Tanpa confirmation, setup tersebut tak valid lah, kan? Macam kita nampak hari mendung. Tanda-tanda nak hujan. Tapi adakah hujan menitis? Hujan tak turun, maknanya mendung tu tak ada apa-apa lah. Sama juga. Kita nampak daily re-entry cell, tapi adakah berlaku momentum cell DH1? Sehingga sekarang tidak ada sebarang bacaan momentum cell DH1. Momentum cell adalah candle yang tutup di luar low BB, bermaksud cuma tanda awal, tapi belum lagi ada sebarang confirmation. Jadi di sini kita sebagai seorang trader kena buat keputusan, adakah kita nak entry awal? Kalau tanpa confirmation, kalau kita entry awal, kalau dia jatuh, memanglah kita punya profit dah cantik. Tapi kalau dia naik, maka kita kena cut loss. Di situlah sebagai seorang trader, dia kena buat keputusan. Saya sendiri, saya ada minimum 2 account. Account yang pertama, saya akan entry dulu kat sini. Sebab setup besar dah ada. Dan account yang kedua, saya akan entry apabila ada momentum. Jadi, saya tidak akan terkilan. Kau katakan, kalaulah aku entry. Tak ada. Benda tu tak ada. Sebab saya ada minimum 2 account. Maksudnya, saya entry sekarang 1, dan jikalau dia jatuh besok, account kedua saya entry, account pertama dah profit. Tetapi, kalau dia naik, membuat macam momentum buy, bermaksud saya akan cut loss. Satu account saya akan cut loss, satu lagi yang saya standby masih tidak berusik. Itu yang saya masukkan lah. So, tunggu confirmation. Kalau tuan-tuan tak yakin, tunggu confirmation mengatakan bahawa muncul momentum sell di H1, okay, fine. Dan kita tahu ini adalah tanda-tanda untuk jatuh. Right? So, itu di H1 untuk AU. Dengan 6 minit ni, sekejap je lah. Ya Allah. Begitu pantas masa berlalu. Ada nak ambil last question ataupun macam mana? Saya rasa okey je kita proceed dengan NU. Okay, last. Okay, satu, antara AUD dan AZD, negaranya bersebelahan. Okay, dan banyak dari segi ekonomi import ekspor, dia akan datang, dia negara-negara Asia Oceania lah. Banyak benda-benda atau Asia Oceania. Maknanya bila dia berada di situ, banyak barang-barang akan datang kepada Australia dan kemudian akan pergi kepada New Zealand. Alright. So, kedua-dua negara ni, dari segi pair ni, dia hampir macam adik-beradik lah. Macam adik abang. Sangat rapat, macam kembar lah. Kalau bentuk AUD macam ni, yang kita nampak re-entry sell di daily, bentuk NZD pun biasanya sama. Sebab tu kalau diorang punya Reserve Bank announce interest rate punya perubahan, mesti akan lebih kurang. Kalau tengok bentuk pun sama. Tengok bentuk dia pun hampir sama. Macam sekarang jelas kita nampak dekat daily, memang re-entry sell, memang sangat-sangat jelas. Dan di 4 jam sememangnya market hilang volume sell, memang sangat-sangat jelas. Tetapi adakah telah muncul momentum sell di H1? Okey, tengok apabila saya buat kotak macam ni, mata saya hanya akan pandang candle ni. Okey, tetapi apabila saya kecilkan, maka mata saya akan nampak top BB. Apa kelebihan dia? Kelebihannya adalah bila saya nampak top BB dah mula flat, dan saya jangkakan untuk menguncup, bermaksud kita boleh jangkakan ini adalah tanda-tanda awal untuk munculnya momentum sell di H1 besok.
Besok Yes. Dengan syarat tidak ada momentum buy. Nampak tak garisan top ni? Garisan top ni dengan candle jauh kan? Jauh. Yang ni dekat kan? Yang ni jauh kan? Itu tanda-tandanya bila makin lama candle jauh dengan top, itu tanda-tandanya sama ada flat, sideways panjang ataupun nak jatuh. Jadi saya menunggu untuk besok momentum sell di NUH1. Jadi kalau muncul momentum sell di NUH1, maka kita boleh jangkakan juga di AUD USD di H1 juga insya-Allah muncul momentum sell. Dan sebenarnya ini adalah antara pair yang saya sedang menunggulah. Sebab NZ yes, AUD. saya memang saya nampak setup ni dah daripada siang tadi dah. Yang ada orang bertanya saya, dia kata, cikgu kenapa buy? Nak cerita panjang sebenarnya. Yang bertanya ramai. Jadi saya pun saya menjawab sekarang tangan kiri saya pegang baby waktu siang, tangan kanan saya pegang mouse. Jadi saya tak boleh nak jawab. Jadi saya berkesempatan untuk jawab waktu macam ni. Yang saya buy tu adalah ketika di sini. Nampak dia naik tu. Okey, ketika di sini berlaku bacaan momentum buy di H1. Dan saya buy zone buy sebab saya dapat, sebab tadi tak sempat nak cerita 3 minit lah. Okay, zone buy saya dapat apabila stokastik di zone buy kat sini. Stokastik. Okey, apabila berlaku stokastik kat sini, stokastik tuan-tuan, dia hanya beritahu jikalau di candle 4 jam sini tidak ada bacaan momentum, maka ini adalah dipanggil stokastik beritahu candle bacaan market hilang volume buy. Di H4, bila berlaku market hilang volume buy di H4 dan stokastik berada di kawasan buy, maksudnya di daily adalah re-entry buy. Itu je. Dan yang akan memvalidkan perjalanan re-entry buy di daily dan market hilang volume buy di 4 jam adalah momentum buy di H1. Dan sebelum muncul momentum buy di H1, dia cerita dia panjang. Memang macam ni je. Sekejap. Ada MACD kat Okey. Sebenarnya tengok boy, sebelum muncul momentum buy di H1 akan muncul momentum buy di MM30. Nampak? Tengok time frame yang semakin lama semakin kecil. Dan sebelum muncul M30 momentum akan muncul M15 momentum. Jadi saya melihat daripada, sebab saya ambil scalping. Bila dah duduk 2 minggu kat rumah, kita tak boleh keluar rumah ni, jadi daripada scalping lah kan. Jadi saya melihat, saya dapat momentum buy di M15, saya dapat momentum buy di M30, saya tahu dah dia nak naik, dan saya tahu kenaikan dia hanya mencari kawasan-kawasan di 510 high di daily. Itu sebab saya kata saya dah TP. Tak banyak, dapatlah sikit kat sini berapa pip kan. Dan sekarang saya sedang menunggu untuk jatuhan sebab dia dah habis. Nampak dia punya top BB tu dah cantik melecun dah menguncup. Nampak dah menguncup dah. Jadi besok saya menunggu insya-Allah untuk jatuhan. Saya dah ada entry kat sini sekarang, tengah float merah memanjang kan. Tetapi jikalau besok dia buat momentum sell, maka float tu biru. Tetapi kalau dia naik, maka saya kena cut loss lah. Jadi akaun yang kedua dia buat momentum sell, saya tambah lagi. Jadi sebab nampak tak stokastik dekat atas ni? Di 4 jam. Jadi maksud ni sama dengan maksud ni. Ini tidak ada momentum sell. Tak ada kan? Tak ada momentum sell. Ini tidak ada momentum buy. Belum lagi ada momentum buy. Kalau kita pergi ke H1, tak ada momentum buy. Tak ada. Memang tak ada momentum buy. Jadi saya menunggu untuk kejatuhan. Dan kalau saya besarkan sedikit, saya dah nampak ada bentuk engulf sedikit sini. Yang merah ni. Ini belum siap lagi ni. Ini siap pukul 2 pagi nanti kot. Nampak tak yang merah ni kan? Body ni lagi besar pada body yang biru ni kan? Ada besar sedikit lah. Jadi ada tanda-tanda naik tu. Jadi kita menunggu ni. Jadi kalau pukul 2 nanti, sekarang pukul 11.40, dah habis dah. Kejap je. Jadi kalau dia turun bawah membuat momentum sell, maka kita akan nampak merah disambung ke bawah. Dan kita jangkakan dia kalau muncul momentum sell di H1,
akan berlaku arah kukuh sel di 4 jam. So saya kira setakat itulah untuk kali ini, dan jikalau ada tenaga, ada masa, ada ruang nanti, insyaAllah, sebab kita masih lagi duduk kat rumah, Sabtu atau Ahad saya akan cuba sekali lagi untuk nak buat webinar yang public, yang ada 100 orang tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebelum tu last saya baca daripada Hafidin Jamaluddin ni, dia kata cikgu entry masa ada momentum atau tunggu re-entry lepas momentum. Jadi saya boleh jawabkan sebab tadi cikgu ada explain. Cikgu buat 2 account. So satu entry waktu momentum, satu lagi re-entry lepas momentum. So tak ada rasa rugi lah. Kalau nanti dah turun lepas tu tak masuk, rasa rugi. Kalau satu account tak boleh. Satu account ni memang kita akan rasa macam terlepas, macam terkilat. Betul cikgu. Okay, jadi kita dah berada di penghujung segmen. Terima kasih kepada semua penonton yang telah menyertai segmen Bicara Teknikal pada malam ini. Jadi pada hari esok bersama saya sekali lagi untuk segmen Tajahan XM bermula 8.30 sehingga 9.30, dan kita ada Bicara Fundamental bersama Cikgu Yun bermula 10.30 hingga 11.30 malam. So sekali lagi di kesempatan ini saya nak beritahu, saya hanyalah host pengganti menggantikan DJ Pak Su di selama mana kita di bawah perintah kawalan pergerakan ni, kerana DJ Pak Su mengalami kesulitan sedikit untuk membuat live di rumah. Jadi saya hanyalah host pengganti ya. Okay, jangan lupa kepada para penonton yang masih belum like page CTC FM, jangan lupa like, dan kalau sudi tinggalkanlah feedback, letak review sikit lah, adakah kita membantu, ada apa-apa cadangan untuk kita tambah baik lagi segmen kita, mana tahu. Okay, alright cikgu, kata-kata terakhir untuk para penonton kita pada malam ni. Stay safe. Stay safe. Jangan lupa basuh tangan bersih-bersih, pakai sanitizer. Okay, itu saja. Okay, terima kasih semua kerana menyertai kita pada malam ni. Okay, cikgu lambai sikit. Bye. Assalamualaikum.